berlalu, tapi bagi mangsa yang terselamat, perjuangan mereka baru saja bermula. Beberapa minggu selepas tu, keadaan jadi makin terdesak. Dengar kata-kata ni daripada Bahtia, seorang penduduk di Aceh Timur. Rakyat sudah menyerah dan memerlukan bantuan. Kami tidak mampu lagi. Kita boleh rasakan betapa putus asanya mereka. Rasa macam dah tak ada harapan, rasa dilupakan. Sebab dah terlalu terdesak, mereka mula buat sesuatu yang simbolik. Mereka naikkan bendera putih dekat luar rumah, dekat tepi jalan raya. Ia bukan tanda menyerah kalah, tapi ia adalah satu rayuan senyap yang sangat kuat, satu jeritan minta tolong. Dan kenapa mereka sampai macam tu sekali? Sebab kehidupan harian mereka jadi sangat-sangat sukar. Makanan, bahan api, semua tak cukup. Bantuan pula lambat sampai. Elektrik, talian komunikasi, semua terputus. Lepas tu, penyakit mula merebak. Demam kepialo, penyakit kulit, ekonomi tempatan lumpuh, harga barang melambung. Memang satu mimpi neri. Baiklah, semua ni membawa kita ke satu persoalan besar. Apa yang akan jadi selepas ni? Macam mana nak bina semula semuanya dari awal? Perjalanan pemulihan ni memang sangat panjang. Pihak-pihak yang membantu dah kenal pasti 4 perkara paling kritikal. Pertama, tempat pelindungan. Kena baiki dan bina semula lebih 186,000 rumah tu. Kedua, air bersih dan sanitasi atau WASH untuk elak penyakit. Ketiga, kesihatan. Bukan saja fizikal tapi juga sokongan psikososial untuk trauma yang mereka alami. Dan keempat, mata pencarian. Bantu petani, nelayan dan bagi geran tunai supaya mereka boleh beli apa yang paling diperlukan. Sebagai langkah pertama, Palang Merah Indonesia dan IFRC menyasarkan bantuan segera kepada hampir 60,000 orang. Ini adalah untuk mereka yang paling terdedah, yang paling memerlukan bantuan untuk terus hidup. Tapi kita kena ingat, bantuan untuk hampir 60,000 orang ni hanyalah permulaan. Yang terjejas lebih 1,000,000 orang. Proses pemulihan ini akan makan masa bertahun-tahun, mungkin berdekad dan perlukan belanja yang sangat besar. Jadi, persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan ialah, lepas bantuan segera ni dah selesai, macam mana kita nak pastikan pemulihan jangka panjang untuk lebih 1,000,000 mangsa ni benar-benar berlaku dan mampan.